Oke, untuk malam ini kita akan bincangkan tingkatan 4, ya. Bab 7. Oke, jadi bab 7 nih bab 7 ini dia di dalam tajuk 11 ya, yaitu usaha ke arah kemerdekaan, pilihan raya, pelembagaan persekutuan, dan pemasyuran kemerdekaan ya. Oke, jadi kita akan tengok apakah soalan-soalan kertas 1 yang berkaitan dengan eh, bab 7 ya. Oke. Bab 7 ini siapa? Oke. Bab 7 ini kalau kita tengok ada 5 benda ya yang perlu kamu kuasai. Yang pertama ialah latar belakang idea negara merdeka, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, pembentukan sistem ahli. Ini sistem ahli baru saya keluar tahun 2023. Kemudian pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dan penubuhan parti politik. Jadi kalau kita tengok negeri paling banyak target inilah ya, jawatan kuasa hubungan antara kaum dan juga pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Ini adalah dua tajuk yang perlu diberi penekanan lah untuk tajuk tajuk bab 7 ya, bab 7. Oke. Kita tengok soalan yang pertama. Oke. Maklumat berikut berkaitan sistem pentadbiran British di tanah Melayu. Oke, apakah kesan pengenalan sistem pentadbiran tersebut terhadap pemimpin tempatan? Oke, apa jawabannya nih? Apa kepentingan sistem ahli nih kepada pemimpin tempatan? Oke, siapa boleh respon? Oke, dia melatih kemahiran mentadbir. Oke, jadi ini pentadbiran kita boleh ambil dia punya keyword dia pun ialah pentadbiran. Oke. Oke, seterusnya kita tengok. Oke, kalau kita sudah buat yang ini, maksudnya kalau kamu buat latih tubi yang ini akan bantu kamu untuk jawab soalan ini. Oke, kita tengok. Yang ini pula. Sistem ahli diperkenalkan oleh British di tanah Melayu pada tahun 1957. Sejauh manakah sistem tersebut menepati matlamat British untuk mematuhi proses dekolonisasi? Dekolonisasi ini adalah membebaskan tanah jajahan ya. Tanah jajahan. Oke, jadi mana satu dia punya jawaban ini? Mana jawabannya? Siapa tahu jawabannya? D3. Oke, D juga ya. Penduduk kita boleh tengok sini pun sama juga. Adanya mentasbir di situ ya. Nah, sebab sistem ahli ini adalah melatih penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan. Oke. Seterusnya kita tengok pula yang nomor 16 ini. Oke, mengapakah perlantikan ahli dalam sistem ahli pada tahun 1951 ini penting terhadap tanah Melayu? Oke, apa kepentingan perlantikan ahli? Ahli ini dia punya taraf macam menteri lah ya.
macam menteri. Jadi apa dia punya kepentingan ahli dilantik terhadap tanah Melayu? Oke, siapa boleh? B ya. Oke. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi kita boleh nampak di sini ada dua sudah poin untuk sistem ahli. Satu ialah melatih untuk mentadbir, ya, dan yang kedua ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Maksudnya kalau ada soalan tanya apakah kepentingan sistem ahli, kamu boleh jawab satu, melatih penduduk tempatan, mentadbir kerajaan. Yang kedua, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Oke, soalan 3. Nah, ini pun sama juga kan. Kalau kita tengok, kalau buat latih tubi yang ini, boleh bantu untuk jawab soalan yang ini. Oke, apa jawapannya? C. Oke, C kan nampak. Jadi itulah kepentingannya latih tubi ini. Soalan berbeza, tapi jawapan clue untuk jawapan tu mesti ada. Oke, tengok ini 2 tahun yang berbeza. Yang ini bantu untuk jawab soalan yang ini. Yang ini pula bantu untuk jawab soalan yang ini. Oke. Oke, kita tengok lagi. Yang seterusnya ialah soalan berkaitan dengan sistem pendidikan. Oke. Oke, C ya, maksudnya kurikulum berbeza. Bila kurikulum tidak sama, kurikulum ni adalah kita punya panduan utama dalam sistem pendidikan di sekolah. Jadi kalau orang Cina dia punya buku teks daripada India, orang daripada Cina, orang India daripada India, maka sudah pasti tidak boleh memupuk perpaduan kaum. Oke, 15. Oke, 15 mana satu? Ini berkaitan dengan parti politik ya. Apa dia? B. Oke, B juga ya, merdeka melalui konsep Melayu Raya ya. Merdeka melalui konsep Melayu Raya ya. Oke, jadi itu soalan kertas 1 ya. Oke, sekarang kita tengok pula soalan SPM sebenar yang pernah keluar ya. Oke, jadi yang pernah keluar setakat ini tadi kita sudah bincang sistem ahli. Kemudian ini pun pernah keluar juga penyata jawatan kuasa 1956 ya. Oke. Ini pun pernah keluar. Dia tanya tentang 3 teras sistem pendidikan kebangsaan. Oke. Apa beza tingkatan 4 punya sistem pendidikan dengan sistem pendidikan tingkatan 5? Oke, jadi kalau kita tengok di sini, dia punya beza adalah tajuk itu, tengok. Ini sistem. Ya, kalau di tingkatan 4 dia guna sistem pendidikan. Tapi kalau di tingkatan 5 dia guna dasar. Oke. Nah, jadi teras pendidikan ini penyata jawatan kuasa pelajaran ini dia sama juga jawatan kuasa apa? Sama. Siapa tahu? Jawatan kuasa penyata razak ya, maksudnya dia sama saja. Jawatan kuasa pelajaran kah? Dia juga jawatan kuasa penyata razak. Nah, jadi kita boleh tengok di sini teras sistem pendidikan ini poin kau kena ambil. Sistem persekolahan sama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kandungan kurikulum seragam. Sebab ini nanti banyak kamu boleh guna pakai ya untuk kamu jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan sistem pendidikan ini. Ya, kemudian kita tengok di sini ada 3 teras dan ada juga 3 cadangan. Dan bila kita tengok soalan ini, dia minta kepentingan cadangan 2B. Jadi ini kebat berkaitan. Maksudnya pelajar mesti tahu dulu apa dia punya cadangan. Contohnya ini. Penggunaan bahasa Melayu. Okay. Kemudian bahasa Melayu dan bahasa Inggris
mata pelajaran wajib, sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oke. Bila kita sudah tahu, barulah kita boleh jawab soalan ini, ya. Baru kita boleh jawab soalan ini. Nah, contohnya kita tengok bahasa Melayu, kita boleh kaitkan dengan memantapkan bahasa kebangsaan. Kita boleh juga bagi jawaban rakyat menggunakan satu bahasa untuk memudahkan komunikasi. Nah, jadi ini antara poin-poin penting lah yang boleh dijawab hasil daripada pengetahuan kamu berkaitan dengan cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa tersebut. Oke, jadi ini nanti kamu coba ingatlah secara apa nih? Secara bersendirian lah maksudnya, sebab kita tidak mau bincang yang soalan-soalan ini ya secara khusus. Kita akan bincang secara khusus untuk soalan-soalan fokus ya. Oke. Jadi kalau kita tengok di sini, oke, dia punya perbandingan sistem pendidikan kebangsaan dengan dasar ini dia bermula daripada tahun 1950 hingga 1956. Oke, kemudian yang di sini dia sambung 56 oke, sampai tahun 1979. Oke. Tahun 1979. Oke, jadi kamu boleh tengok dia punya perbezaan. Di sini ada masih vernacular, tapi di sini lebih kepada apa ini? Lebih kepada bercorak kebangsaan ya. Oke. Kemudian kita boleh tengok juga dia punya perbandingan, dua perbandingan utama nih antara Penyata Razak dengan Rahman Talib. Oke, teras kita boleh nampak ada persamaan. Maksudnya kau ingat bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, boleh guna jawaban itu untuk Penyata Razak, boleh juga guna untuk laporan Rahman Talib. Oke, cuma cadangan saja ada perbezaan ya. Cadangan ada perbezaan. Sebab dalam laporan Rahman Talib dia lebih menekankan tentang mata pelajaran sejarah dan juga tata rakyat. Oke, itu nanti kau akan tengok sendiri ya. Oke, kemudian kita tengok lagi. Oke, soalan SPM sebenar. Oke. Coba tengok soalan ini. Oke, ini cikgu sengaja ambil sebab takut kau keliru ya. Sebab ada pernah berlaku soalan macam begini. Oke, ini tingkatan berapa? Ini nomor 6 nih. Ini tingkatan berapa nih? Siapa tahu? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Oke. Tapi sebenarnya ini bukan tingkatan 4, ini tingkatan 5. Ini satu kali berlaku, tapi bukan SPM sebenarnya, dia keluar dalam SPMU ulangan. Oke, maksudnya kalau kita tengok 3 soalan saja daripada tingkatan 4, yaitu soalan 1, 2, dan 5. Jadi ada 6 soalan daripada tingkatan 5. Maksudnya pelajar kalau baca tingkatan 5 saja, dia boleh jawab 6 soalan. Tengok ya, ini dasar kan. Jadi di sini pelajar kena juga maklum lah. Nomor soalan mungkin boleh berubah. Terutamanya kalau nomor 7. Nomor 7 ini dia boleh pergi tingkatan 4, dia boleh pergi tingkatan 5. Ini yang kita risau bila keluar macam begini, matlamat, nanti kamu ingat itu adalah matlamat sistem pendidikan kebangsaan. Oke. Selepas tahun 56, maksudnya di tingkatan 5, dia punya matlamat ini. Lebih kepada perpaduan kaum. Lebih kepada perpaduan kaum. Berbeza di tingkatan 4, dia lebih kepada kurikulum, bahasa pengantar, bahasa kebangsaan. Tapi tingkatan 5, dia lebih kepada perpaduan kaum, integrasi nasional, dan penekanan kepada mata pelajaran sejarah dan tata rakyat. Sebab apa? Sebab yang bahasa kebangsaan itu sudah selesai di tingkatan 5 ya. Oke, kemudian soalan yang seterusnya nih, kalau kita ini matlamat yang ini. Oke, matlamat. Senang saja kan kalau kita tengok matlamat, ada yang banyak yang logik lah. Perpaduan, integrasi nih, keharmonian nih, kemakmuran.
kemudian menyatu padukan rakyat. Ini semua perkara-perkara yang kita boleh juga jawab secara munasabah lah. Oke, kemudian soalan yang seterusnya ialah dia minta cara macam mana untuk mencapai penekanan kepada mata pelajaran sejarah. Tata rakyat ini dia sejarah kamu tidak ada masalah lah kan. Tata rakyat ini mata pelajaran civic. Nah, jadi kalau kita tengok civic ini dia sejarah pun ada, moral pun ada. Jadi dia dua dalam satu. Maksudnya ada dia punya penekanan kepada nilai-nilai murni dan akhlak mulia lah. Ya, jadi bila kita tengok di sini penekanan kepada mata pelajaran sejarah, dia mau cara macam mana penekanan kepada mata pelajaran sejarah. Jadi antara isi yang kita boleh ambil, inilah meningkatkan pengetahuan mengenai sejarah negara, menyemai perasaan cinta akan negara. Ini semua berkaitan dengan sejarah. Ini sejarah. Ini pun sejarah, taat setia. Kemudian kalau nilai-nilai murni dan akhlak mulia ini tata rakyat. Semua nilai ini toleransi, kerjasama, ini semua nilai tata rakyat. Yang ini dia lebih kepada sejarah. Ini pun sejarah, ya. Ini lebih kepada nilai. Ini pun lebih kepada sejarah. Jadi ini perlu kamu paham sejarah sebab ini bukan kita punya fokus, tapi sekurang-kurangnya kamu tengok balik jawapan-jawapan cadangan tambahan ini untuk maklumat tambahan kamu, ya. Oke, kemudian kita tengok soalan SPM sebenar sistem ahli. Sistem ahli pun sudah keluar, tapi apa yang kita bincangkan ini dia masih ada kemungkinan untuk keluar dalam pemeriksaan. Sebab itu perlu juga belajar ambil maklum lah. Walaupun penumpuan itu adalah kepada jawatan kuasa hubungan antara kaum dan juga sistem pendidikan. Nampak di sini kan? Jadi kalau kita tengok nama orang pun boleh disoal, ya. Nama orang pun boleh disoal. Jadi pelajar juga perlu ingatlah sekurang-kurangnya 2. Sebab kita boleh nampak dia pun minta 2. Jadi maksudnya mana-mana ahli ini disenaraikan di dalam sini sudah boleh dapat 2 markah. Kemudian dia mau 2 portfolio. Portfolio ini dia punya kementerian. Ya. Kementerian. Dulu dia panggil portfolio, sekarang kementerian. Jadi inilah dia bagusnya dia tidak perlu Datuk On kau mesti juga di sini ahli wal dalam negeri, tidak perlu sebab dia tidak ada bagi tahu sistem ahli. Kalau dia bagi tahu dalam dalam 2A itu baru kau kena bagi matchkan dia punya dia punya portfolio. Tapi oleh karena dia tidak ada dalam 2A ini, maksudnya mana-mana yang senang kau ingatlah, ahli pelajaran, ahli kesihatan, itu boleh ditulis. Malahan kalau pelajar tulis ahli pendidikan pun masih boleh diterima, masih boleh diterima. Kemudian ciri-ciri sistem ahli tadi kita sudah bincang, contohnya kabinet bayangan. Ini mengapakah British bersetuju untuk menumbuhkan sistem ahli? Ini lebih kepada kepentingan, ya. Itu nanti kita akan tengok. Kepentingan sistem ahli. Tadi sudah kita bincang, yaitu melatih penduduk tempatan untuk mentadbir, memupuk perpaduan kaum, ya, sebagai langkah ke arah bekerjaan sendiri. Persediaan untuk untuk kemerdekaan negara. Jadi itu antara kepentingan lah, ya. Ini yang kita mau fokus sekarang, ya. Kita boleh tengok di sini soalan yang satu soalan berkaitan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Selangor, ya. Dia mau isu 3 markah. Isu ini sajalah. Isu persediaan ke arah bekerjaan sendiri. Ini wajib ingat istimewa, kedudukan istimewa orang Melayu. Kemudian tidak mempunyai peluang dalam sektor perniagaan sebab pada masa ini perniagaan dan perusahaan ini dikuasai oleh orang bukan Melayu. Kemudian kewarganegaraan, sistem pendidikan yang tidak seragam. Jadi dia mau 3. Jadi kalau juga tengok yang senang mungkin yang ini 1,
2, 3, 4 lah. Nah, boleh ingat. Oke. Oke, kemudian daripada isu ini, mana-mana 3 isu ini yang kamu senaraikan, kamu kena bagi pula cara penyelesaiannya. Inilah. Nah, contohnya kalau persediaan ke arah pekerjaan sendiri, itu isunya, maka dia punya jawaban mencadangkan pilihan raya. Itu contoh. Ya. Oke, kemudian kalau sistem pendidikan tidak seragam, ini paling senang, maka dia punya poin ialah mencadangkan supaya sistem pendidikan seragam. Oke. Kemudian yang seterusnya, tegas dalam pemberian kewarganegaraan. Kenapa? Oke. Supaya kaum bumi bukan Melayu, supaya kaum bukan Melayu, apabila dia diberikan kewarganegaraan, dia boleh memupuk taat setia dan kerjasama. Sebab kalau sebelum ini mungkin dia warga negara India, jadi dia punya ketaat-setiaan kepada negara asal itu masih wujud. Yes. Tapi bila dia sudah jadi warga negara, maka secara tidak langsung dia punya taat setia itu mungkin akan berubah. Ya sudah taat setia kepada tanah Melayu pada masa itu. Oke, kemudian kita tengok juga ini orang Melayu ya. Orang Melayu tidak diberi peluang dalam sektor perniagaan, maka macam mana dia punya cara menyelesaikan? Kerajaan menubuhkan agensi seperti RIDA. Oke, RIDA ini adalah satu agensi untuk membantu orang Melayu untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan. Kenapa pendidikan? Sebab bila ada pendidikan, sudah pasti taraf hidup akan meningkat. Oke, kemudian yang istimewa ini, maksudnya orang bukan Melayu mengiktiraf, bersetuju dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan mengiktiraf negara ini sebagai satu-satunya tanah air orang Melayu. Oke, itu contoh untuk soalan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Oke, setakat ini boleh paham? Boleh paham? Boleh. Boleh ya? Oke, bagus. Oke, seterusnya kita tengok. Tengok. Kedah pun sama juga. Kedah pun target jawatan kuasa hubungan antara kaum. Dia pun tanya juga isu sama macam ini. Ini isunya tadi, 5 isu nih. Dan tanya juga bagaimana isu ini diselesaikan. Jadi nanti kamu cobalah ingat isu itu ya, isu. Ini 2 saja. Ya, tapi 4 uraian. Maksudnya 4 uraian inilah. Ini satu, mencadangkan pilihan raya. Yang kedua, memberikan pengalaman pilihan raya. Ya, kemudian yang ini sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Jadi ini 2 marka, ini pun 2 marka. Oke, selesai untuk ini 4 marka. Oke, kemudian kita tengok pula Melaka. Melaka pun sama juga. Dia jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi kita tengok di sini dia mau 2 anggota. Jadi nama orang itu boleh ditanya ya. Ini saya bagi contoh 3 orang, tapi kalau kita tengok sebenarnya ada banyak dia punya ahli. Nah, tengok nih. Ada orang putih, ada orang Ceylon, ada wakil orang Melayu. Ada banyak nama di sini. Kamu boleh pilihlah paling sedikit 2 orang. Ya, ini orang Cina, ya ini lain-lain kaum, ya. Nah, jadi nama boleh disoal seperti mana nama disoal dalam sistem ahli tadi kan kita sudah baru saya bincang tadi. Sistem ahli dia tanya anggota sistem ahli, malahan dia tanya juga dia punya portfolio ya, ataupun dia punya kementerian ya. Oke, kemudian peranan yang dimainkan. Ini kita tengok nih soalan nih dia tanya peranan yang dimainkan untuk menyelesaikan. Jadi bila dia tanya peranan, akhirnya dia akan balik juga kepada cara, yaitu yang inilah. Nah, jadi perlu juga gunakan balik. Yang ini dalam masa yang sama perlu juga bila sebut peranan mesti ada dia punya
isu, ya. Tengok, nih nampak ada dia punya isu. Bila sebut peranan, mesti ada dia punya isu. Oke, ini ya. Nah, sama juga. Kedudukan istimewa orang Melayu diperakui, syarat kewarganegaraan dilonggarkan, pilihan raya diadakan. Oke, ini syarat keluarga. Kalau kita tengok dalam sistem dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, syarat kewarganegaraan diketatkan. Oke, tapi ini akhir-akhir untuk kita mencapai kemerdekaan, maka syarat kewarganegaraan itu dilonggarkan. Kenapa dilonggarkan? Supaya menarik minat orang bukan Melayu menjadi warga negara, dan dalam masa yang sama bila orang menjadi warga negara, maka mereka akan taat setia kepada tanah Melayu. Itu sebabnya. Ya, ini Rida tadi, jawatan kuasa pendidikan, memupuk perpaduan kaum, keharmonian. Ini semua ini boleh dijawab secara munasabah. Ya. Oke. Ini Melaka, tengok Melaka, ya. Oke. Itu sejak soalan untuk trial, ya, negeri-negeri. Jadi apa yang kita nampak di sini ada dua perkara yang penting. Yang pertama ialah sistem pendidikan tadi, kena tahulah. Oke. Cikgu ambil sedikit lah ya tentang sistem pendidikan ini untuk memudahkan kamu. Oke. Oke, tengok sini. Oke, bila kita tengok sistem pendidikan, ini sistem pendidikan sampai tahun 1956 ya. Maksudnya belum merdeka. Jadi bila belum merdeka, sudah pasti ada pengaruh Inggris ya. Bila ada pengaruh Inggris, maka bahasa pengantarnya juga ada dua. Satu bahasa Melayu dan juga satu bahasa Inggris. Oke, berbeza di bawah tajuk dasar pendidikan kebangsaan, di mana tidak ada sudah pengaruh Inggris di situ, sebab itu tidak ada bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi tips yang paling utama, yang pertama inilah kena ambil. Oke, bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, itu tips yang pertama. Oke, kalau tengok dia Penwu kan Cina, maka kita pun bagi tahu ini penekanan kepada sistem vernacular Cina, yaitu menggunakan bahasa pengantar Cina. Ini kalau kita tengok dia punya kronologi, apabila laporan Barnes mengeluarkan dia punya laporan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, maka orang Cina tidak puas hati. Oke, sebabnya kenapa bahasa Cina tidak dijadikan sebagai bahasa pengantar. Maka mereka pun juga keluarkan satu laporan untuk minta supaya bahasa Cina juga diiktiraf sebagai bahasa pengantar. Nah, jadi ini dia punya kronologi lah ya. Oke. Ini yang pertama wajib ingat ya. Yang kedua yang wajib kamu ingat tadi ialah ini. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu. Sekolah umum ini adalah sekolah kebangsaan. Oke, yang ketiga ini bahasa Melayu dan bahasa Inggris wajib. Oke, apa lagi? Yang keempat, oke, kurikulum yang seragam. Oke. Nih, kalau kita tengok ini ya. Nih. Kurikulum yang seragam. Kemudian sukatan pelajaran bersifat kebangsaan. Oke, ini 4 kita boleh anggap sebagai isi keramat lah yang kita boleh guna pakai untuk banyak soalan. Ya. Ini pun kita boleh guna pakai di sini lagi. Ya. Nah, tapi kita tambah pula dia di sini, yaitu dia memupuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional, sebab dia di bawah tajuk bab 7 tingkatan 5 ya. Oke, habis untuk tingkatan 5. Tingkatan 4 bab 7. Ada apa-apa soalan? Jadi dua fokusnya jawatan kuasa hubungan antara kaum, dan yang kedua ialah sistem pendidikan ya yang perlu pelajar kuasai lah.